Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keceriaan buat semua penonton Boom Boom Cha. Anda bersama dengan saya lagi iaitu Mami Fa. Dan seperti yang umum tahu, setiap tahun iaitu pada bulan Mac atau specifically 8 Mac, kita menyambut Hari Wanita Sedunia. Segmen kita hari ini ditaja oleh Sasa, One Stop Cosmetic Specialty Store yang offer high quality beauty product. Sasa, Making Life Beautiful. Jadi, untuk tema kita tahun ini ialah Choose to Challenge. Bersesuaian dengan kita punya tema, saya ataupun tim Boom Boom Cha bawakan kepada anda satu temu bual istimewa bersama dengan seorang wanita inspirasi yang merupakan seorang guru, seorang aktivis sosial dan juga seorang ibu. Beliau ialah Cik Nadia Christina Halim. Hai Nadia. Hi, how are you? Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan tim Boom Boom Cha hari ini. Dan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk datang dan berkongsi dengan semualah tentang apa yang kami lakukan sepanjang 2 bulan ini. Okey, untuk pengetahuan penonton, Nadia merupakan pemilik kepada AMAN iaitu satu pusat pendidikan pelarian ataupun Refugees Education Center. Beliau juga merupakan seorang guru di sebuah international school. Jadi Nadia, sepanjang pandemik COVID-19 ni kan, kita dah berubah PKP lah, PKPBB lah. So macam mana dengan aktiviti Nadia seharian ini? When the first MCO happened, masih lagi okey, I rasa still lagi maintain, tapi lama-lama rasa macam mentally, emotionally and physically exhausted. Betul. So that's also one reason why we decided, me and my partner decided untuk buka refugee center. So kita orang ada benda yang penting and something to look after and something to do during this pandemic. To start something that is more meaningful than just us, you know. So I think Alhamdulillah sekarang semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Okey Nadia, macam Mami Fa tahulah tadi yang Nadia merupakan seorang guru. Jadi Nadia, macam mana timbulnya orang kata minat ataupun rasa nak pilih sebagai orang kata kerjaya, career sebagai seorang guru ni? It's a good question. I memang dari kecil memang minat untuk menjadi guru. I masa kecil-kecil pun main cikgu-cikgu dengan kakak I. And then masa dekat sekolah, I tak tahu if you ingat, dekat sekolah dulu kita akan letak this 3 occupation tau yang kita nak. And the first one is cikgu. And second, I rasa doktor, beria. Lepas tu yang ketiga is polis kot. I don't know. Common cita-cita sama budak kan? Common lah. So, I memang minat jadi guru. I don't know how, macam mana I boleh ada rasa minat tu because none of my family members is in education lane. So, I lah orang pertama yang dalam... Jadi guru. Yeah. Okay, interesting. Okay Nadia, macam mana Nadia ni, orang kata sebab saya tak dapat tahu yang Nadia baru berusia dalam awal 20-an juga. Macam mana ni timbul minat nak buka pusat Refugees Education Center sendiri? Macam mana? Boleh tak Nadia ceritakan macam mana Nadia buka AMAN dan mana Nadia dapat dana ni? Alright, thank you for the question. Like I said before, my partner and I is looking for something meaningful and purposeful to do in our lives, and we haven't been able to see what it is until pandemic happened. Sebelum ni, I kenal budak-budak refugees ni sebab masa I dekat international school, the first international school I kerja, kita orang on the weekends, my partner dengan I akan ajar diorang capoeira classes tau. Okay, dekat mana itu? Dekat international school. So diorang akan datang to our school and on the weekends kita orang just bagi kelas kat diorang lah, like 2 hours. So dana is from us, me and my partner. 100% from us. Alhamdulillah cukup untuk for now. And then people are so amazing. During this MCO kan, ramai gila orang yang sangat baik hati nak tolong kita orang. Turut sama tolong dalam aman lah. So diorang tolong in a sense, diorang donate buku, diorang bagi buku, diorang bagi baju untuk budak-budak, and alat tulis, ada yang derma meja, ada derma bookshelves. So these are things that
it's impossible to say that only me and my partner are doing it, because definitely we need other people to help us in the process. And Alhamdulillah, God is great. He sent us amazing people, and we somehow managed to have a working refugee education center. So yeah. Jadi Nadia, boleh tak Nadia kongsikan lebih mendalam apakah macam fungsi sebenar Aman ni, dan macam mana apa yang Aman tawarkan kepada pelarian sendiri selain daripada education lah yang Nadia ceritakan tadi? Okay, so first of all, education for children, kita orang nak bagi education level international. So me and my partner are believers of all students deserve to have education. So kita orang akan belajar, ambil pengalaman kita orang as international teachers, and kita orang akan ajarlah budak-budak macam tu. So that's the first, and secondly is empowering women, moms especially, and this is one of the initiative untuk diorang Tolong sama-sama. yes, and also macam create some confidence in them, you know, being able to control their life a little bit. So they decided, okay, I want to do something new, I want to learn something, for example. So what I do in Aman right now for moms is that I'm giving free classes, sewing classes or accessories making classes, and then ibu akan belajar macam mana nak buat, and then once they already really good, they start making some of the things. So like, can I just show some of the stuff? Yes. So these are one of the accessories that they make for earrings. It's very simple. I love it. Cantik lah. Cantik kan? Berapa ringgit ni Nadia? This is one pair is 10 ringgit. Oh, RM10. Okay, Only, per pair. and then you guys, 80% of you purchasing this, setiap pembelian 80% akan pergi ke Refugee Education Center kita orang, sebab kita akan beli bahan batu mengajar untuk diorang, and we would like to do some extra classes, panggil volunteers datang untuk ajar. So these are some of the things that the moms are making, and we sell. Mak-mak pun dapat juga commission, dapat duit, so they feel like empowered, right? They're doing something for their lives at the same time and for their children, so it's a win-win situation here. Oh, ni kira macam orang kata membeli sambil menderma juga, betul tak Nadia? Yes. Okey Nadia, boleh tak Nadia kongsikan dekat penonton mana nak dapat barangan yang dibuat oleh ibu-ibu pelarian ni tadi? Okay, so I baru je buka Shopee store. Jadi boleh dapat dekat Shopee. Nama Shopee is Nadia Halim Aman. Saya pun baru je buka Instagram khas untuk kita orang punya journey in Aman. So akan ada gambar budak-budak, moms buat kerja, and why do we do this. And the Instagram is called aman.aim. AIM is an acronym for Aman Independent Moms. Wow. Okey Nadia, berapa ramai ni pelajar dekat Pusat Refugees Education Aman ni? Okay, so untuk pelajar kita orang dalam 40. Oh, 40 orang. Oh, 40. satu nama yang banyak juga tu. Yes. And then we have from 3 years old. Sebenarnya ada lagi kecil tapi kita orang tak ambil yang baby sangat. Kita orang ambil daripada umur 3 all the way sampai 16 tahun. Okey Nadia, kita tahulah kan masyarakat kita kat Malaysia ni masih lagi ada yang orang kata memandang serong ya tentang orang kata orang-orang pelarian ni. Jadi Nadia ada tak rasa macam apa kata Nadia untuk ubah persepsi masyarakat kita ni supaya sama-sama berganding bahu untuk tolong orang-orang pelarian ni sendiri? Okey, apa yang saya buat ni adalah untuk kanak-kanak. They were born and raised in the situation that they cannot choose. Yeah. They have no choice. They were born in a refugee family, right? So, I rasa untuk orang ada persepsi yang negatif pada kanak-kanak pelarian ni, I rasa maybe you have to check again lah. You know, check hati kita. check hati kita balik, because they're innocent, you know, they are born like that, you know. But you know what? Even Malaysian sendiri pun ada buat benda-benda yang jahat. Yeah. So it doesn't matter if you refugees ke, you Malaysian ke, you know. Wrong is wrong, right? Wrong is wrong. Wrong is wrong, guys. Jadi Nadia, boleh tak Nadia ceritakan sedikit pendekatan Nadia ajar kanak-kanak pelarian ni? Adakah sama dengan sistem kurikulum macam mana Malaysia, ataupun hanya orang kata ajar untuk mereka tahu baca atau kira saja? Alright, so kita orang guna konsep teach for the needs. Maknanya kita orang ajar apa yang diorang perlukan. Sebab diorang tak boleh masuk sekolah kerajaan. Jadi for us it doesn't make sense to ajar the syllabus that they have in government school. So kita orang ajar apa yang diorang perlukan, which is language. Diorang memang nak belajar bahasa Inggeris, and bahasa
sikit-sikit lah. They don't Sikit-sikit, really... biar dia orang faham kata cara nak cakap kat Malaysia lah kan. Sebenarnya banyak ibu bapa yang boleh cakap bahasa Melayu sangat bagus. Oh, Yes, they can speak really well. So saya kalau bercakap dengan dia orang dalam bahasa Melayu. And then diorang maknanya lagi fasih bahasa Melayu daripada English? Yes. Oh, okay. Bahasa Melayu senang je saya nak belajar. Betul juga. Oh. Okey Nadia, macam sempena Hari Wanita ni lah kan. Boleh tak Nadia describekan sikit definisi bagi Nadia wanita sempurna tu dianggap macam mana? Okey, wanita yang sempurna ialah wanita yang berdikari dan wanita yang ada purpose in life. Dia orang ada purpose lah in life. They do something with the purpose that it's meaningful for them. You know, bukan just ikut je lah mana yang senang, mana yang okey. Maksud Nadia, kena jadi wanita yang kata ada tujuan dalam hidup ni. Yes, itu word tujuan dalam hidup ni. Okey Nadia, kita dah nak masuk ke segmen kedua. Untuk segmen yang kedua ni, kita nak main game sikit dengan Nadia. Boleh tak? Okey, boleh. Bring it on. Okey Nadia pernah tak main game This or That? Yes. Pernah kan? Senang je kan? Jadi, senang. Untuk game ni, Nadia kena jawab dengan cepat, okey? Alright. Okey, soalan yang pertama. iPhone ataupun Android? Android. Okey, kita dah tahu Nadia pakai phone apa. Yang kedua, kek ataupun kuih? Sama, sikit-sikit. Yang ketiga, makeup ataupun naked face? Naked face. Seriously? Ya, ni sebab event kan. Makeup lah sikit. Kalau tak, I memang naked face all day. Oh, ya ke? Okey, nombor 4. Bercuti pulau ataupun bercuti bandar? Pulau. Okey, lepas habis ni COVID-19 nak pergi mana ni? Pergi mana nak pergi Penang dulu kot. Penang. Yelah, Pulau Pinang. Nak pergi Pulau Pinang. Pergi Penang ada beach. Lepas tu ada water park kat situ nak pergi. Ya. Okey, seterusnya. Facebook ataupun Instagram? Instagram. Perempuan kan sekolah tengok-tengok. Scroll. Heels ataupun sneakers? Sneakers. TV ataupun buku? Wow. I tak nak pilih boleh tak? Dah dengar cikgu pilih apa ni? TV. Okey, shopping online ataupun shopping offline? Offline. Oh, jarang dengar perempuan. Sebab dia macam jalan and you exercise at the same time tau. So, Betul. I think it makes sense. Shopping and exercise. Okey, dress ataupun jeans? Dress. Okey. Dan yang terakhir, masak ataupun makan luar? Masak. Nadia arti masak ni. Paling power masak apa ni? Talented. Gifted and talented. I kena selalu masak supaya my partner dia masakan Melayu lah. tu dia macam meresap sikit. Maksudnya you suka masak-masakan Melayu lah Yes, bistimnya. I tak ada masak western ni. Masa. Okey. Okey, barulah Nadia berjaya jawab soalan tu dengan cepatnya, okey? Okey Nadia, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Jadi thank you sangat Nadia sebab sudi meluangkan masa bersama dengan tim Bermuncak hari ini. Jadi kita pun dapat mengenal sikit sebanyak tentang Nadia dan juga kisah amannya. Jadi sesiapa yang berminat nak dapatkan barang-barang aman, anda boleh terus ke Instagram Nadia ataupun dapatkan di Shopee. Nanti kita orang share link kepada anda. Dan kalau anda nak hulurkan sebarang bantuan sama ada kewangan ataupun apa-apalah kan kepada Aman, boleh terus kontak Nadia. Jadi kita ucapkan terima kasih juga untuk Sasa Kosmetik kerana menaja segmen kita hari ini. Apapun, pastikan anda jangan lupa subscribe dan like video kami hari ini. Macam mana Nadia? Like? Macam ni. Dah subscribe. Macam ni. Bye.